Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati dan selaku Presiden Geng Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita hari ini kita nak masuk surah An-Nur, muka surat 120. Dan pengajian tafsir surah An-Nur, hari ini kita masuk muka surat 120. Baik, jadi surah An-Nur ni kita dah jelaskan pada yang lepas. Sebagai mukadimahnya. Jadi sedikit tambahan sebagai mukadimah ni, yang mana surah An-Nur ni dia ada 5 bab. Ulama tafsir bila mereka bahagi-bahagikan bab dalam surah An-Nur ni, maka ulama tafsir kata surah An-Nur ini boleh dibahagikan kepada 5 bab. 5 bab lah. Iaitu bab yang pertama berkaitan dengan pensyariatan hukum hakam. Tentang syariat hukum hakam yang berkaitan jenayah akhlak dan masyarakat. Ni yang kita akan jumpalah ayat pasal zina, pasal qazaf, pasal qazaf isteri, pasal li'an dan sebagainya. Dan termasuk ayat berkaitan dengan fitnah. Jadi ini bab yang pertama lah dalam surah An-Nur, iaitu berkaitan dengan pensyariatan hukum hakam yang berkait dengan jenayah akhlak dan dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama tafsir, bab yang kedua iaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak macam mana ni? Adab-adab bergaul dan bersosial, sebagai yang kata nak mencegah ataupun menjadi benteng masyarakat daripada jenayah akhlak. Itu. Jadi ini yang kedua lah, mengenai pendidikan akhlak. Pendidikan ni kira tarbiyah akhlak manusia ni. Jadi dia menyentuh tentang adab-adab pergaulan. Adab-adab pergaulan dan bersosial. Tentang nak masuk rumah macam mana, pergi rumah orang macam mana. Kemudiannya tentang apa? Tentang menjaga mata laki-laki dan perempuan, tentang aurat dan sebagainya lah. Ni bab yang kedua. Tujuannya disebut tadi untuk mencegah yang dapat membentengkan masyarakat daripada jenayah akhlak. Itu yang kedua. Kemudian bab yang ketiga, kata ulama tafsir dan surah An-Nur itu ialah berkaitan dengan pendidikan roh
dan keimanan. Tarbiyah ruhiyah atau imaniyah. Itu dia. Ini kita akan jumpalah ayat yang berkaitan dengan pendidikan roh kita dan keimanan kita. Berkaitan dengan jelah iman dan sebagainya, tentang manusia yang tak beriman dan sebagainya. Kita akan masuk nantilah, ini bab yang ketiga. Dan kemudiannya bab yang keempat kata ulama yang berkait dengan surah An-Nur itu iaitu pendidikan. Pendidikan macam mana? Iaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketemu ayat Allah mentarbiah kita supaya menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kelimanya menyentuh tentang pendidikan kekeluargaan. Itu dia. Maknanya tentang kekeluargaan, tentang rumah tangga, bahkan termasuk adab terhadap pemimpin. Ini yang kelima lah. Jadi maknanya tarbiyah kekeluargaan juga disentuh dalam surah An-Nur ini. Tentang rumah tangga juga disentuh dalam surah An-Nur. Bahkan termasuk berkaitan dengan adab terhadap pemimpin. Dan ulama kata sebagai penutup surah An-Nur ini, Allah Ta'ala menjelaskan pasal Allah mengisytiharkan tentang apa? Tentang kerajaan Allah, keadilannya dan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat last sekali lah dalam surah An-Nur, ayat yang ke-64 nanti. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah di antaralah sedikit mukadimah yang kita sambung pada minggu lepas berkaitan dengan surah An-Nur itu. Baik, jadi hari ni kita nak masuk lah. Nak masuk dalam surah An-Nur, muka surat 120. Ada kitab kan, ada jumpa kan? 120 surah An-Nur. Rasanya ada masalah tak? Jumpa? Kalau tak ada masalah, kita terus. Jumpa kah? Ada Ustaz, boleh. Ada? Terus. Okey, muka surat 120 surah An-Nur. Baik, dikata sini surah An-Nur Madaniyah. Madaniyah. Maksud Madaniyah ni iaitu surah An-Nur ini diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila saja kata surah diturunkan di Madinah, maknanya surah ini banyak menyentuh tentang hukum hakam, tentang syariat. Itu dia. Ini yang dibahaslah oleh para alim ulama tafsir. Bila kata surah Makkiyah turun di Mekah sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Mekah ni banyak menyentuh tentang akidah. Sebab masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, maka pada masa itu proses pemantapan akidah. Jadi maknanya Nabi dok cerita pasal penyembahan kepada Allah, pasal mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah, wajib beriman pada Allah, macam-macam lah. Ini menyentuh tentang akidah. Jadi pasal itu banyak surah yang turun di Mekah banyak menyentuh soal akidah, soal mengesakan Allah, soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat, bila saja Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka pada masa itu bermulalah untuk orang kata pelaksanaan pensyariatan Islam. Jadi masa Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun, maka Allah turunkan pula ayat di Madinah ni, surah-surah Madinah yang banyak menyentuh tentang hukum hakam, tentang syariat, tentang halal haram dan sebagainya lah. Okey. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, surah An-Nur ini surah yang turun di Madinah, maka banyak menjelaskan pasal yang berkaitan dengan hukum hakam. Okey, baik. Dikata sini 64 atau 2 ayat. Dia sebanyak 64 ayat surah An-Nur ini.
Baik, 64 ayat. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud ini surah yang kami turun akan dia dan kami fardu akan dia dan kami turun padanya beberapa ayat hukum yang nyata. Mudah-mudahan kamu terima pengajaran daripadanya. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini ayat yang pertama dari surah An-Nur. Allah Ta'ala menjelaskan suratun anzalnaha. Yang dimaksud tadi ini surah yang kami turun akan dia. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, inilah satu-satunya surah yang Allah mulakan dengan kalimah suratun. Surah. Tu dia. Inilah satu-satunya surah yang termaktub dalam Al-Quran yang Allah mulakan dengan kalimah surah. Suratun anzalnaha. Itu. Jadi itu yang ulama tafsir kata, ni nak menunjukkan pada kita luar biasanya surah An-Nur ini. Tu. Biasa kita baca, bila kita baca surah-surah Al-Quran, ada setengahnya dimulai dengan hijayah. Alif lam mim ke, ha mim ke, alif lam mim sad ke, sebagainya. Ataupun adalah yang lain-lain. Tapi nak kata, satu-satunya surah An-Nur ini, Allah mulakan dengan suratun. Ini surah. Surah ini. Maknanya ulama tafsir kata, di sini menunjukkan penegasan daripada Allah. Tu dia. Allah kata ni surah. Maknanya nak kata tegas. Penegasan daripada Allah Ta'ala. Allah nak tegaskan pada kita benda besar ni, surah An-Nur ni. Jadi pasal itu Allah mulakan dengan kalimah, ini surah. Macam kita sebutlah kan, ni surat dia. Ni. Orang nak mari kata nak saman kita, kita kata betul ke saman ni? Ni surat dia. Macam itulah. Nak kata penegasan tu. Adanya surat itu menunjukkan penegasan apa yang kita nak cakap. Itu dia. Jadi macam tu pada ayat surah An-Nur ni, Allah tunjukkan penegasan Allah Ta'ala. Allah nak terangkan pada kita ada benda besar, ada benda penting yang Allah nak sebut pada kita ni. Jadi Allah mulakan dengan surah. Inilah surah kata Allah. Bahkan ulama tafsir kata lebih nampak tegasnya bila kita baca lagi suratun anzalnaha. Ini surah yang kami turunkan dia. Wa faradnaha. Tu dia. Dan kami fardu akan dia. Tu dia. Ataupun dan kami wajibkan hukum-hukum padanya. Tu. Maknanya para muslimin dan muslimat nampak lagi penegasan daripada Allah Ta'ala. Maknanya ada ulama kata seolah-olah surah ini, An-Nur ini dibuka dengan pembukaan yang agak keras. Allah jelaskan ini surah yang diturunkan padanya dan difardukan akan dia. Difardukan kami akan dia. Ataupun diwajibkan akan hukum-hukumnya. Tu dia. Maknanya awal-awal lagi kata Allah surah ini termaktub padanya ada hukum yang diwajibkan oleh Allah. Ada hukum yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kita sebut tadi surah An-Nur ni ada hukum-hukum yang termaktub padanya. Hukum-hukum yang besar. Macam hukum zina, qazaf, pasal qazaf isteri, kemudiannya pasal li'an, li'an sebagainya. Qazaf isteri ni li'an lah, li'an sebagainya. Dan termasuk ada yang berkaitan dengan fitnah, yang berkait dengan kisah al-ifki, ataupun ashabul khabar al-ifki. Baik. Hadis al-ifki kan. Jadi muslimin dan muslimat, jadi maknanya kata Allah pada ayat pada surah An-Nur ini ada kefarduan yang termaktub padanya.
Ada kewajipan yang diwajibkan hukum hakamnya ke atas kita. Ini penegasan daripada Allah. Bahkan Allah kata bukan setakat itu. Bahkan Allah kata wa anzalna fiha ayatim bayyinat, kata Allah. Bahkan kami turunkan padanya beberapa ayat hukum yang nyata. Tu dia, Allah jelaskan pada kita, Allah turunkan padanya ayat-ayat hukum, ayat-ayat keterangan yang nyata. Tu. Bukan sekadar ada yang hukum difardukan, yang diwajibkan, bahkan pada waktu yang sama pada ayat surah An-Nur ini ada ayat-ayat yang terang. Bayyinat, ada ayat yang terang, jelas, nyata. Hukumnya jelas, hukumnya terang. Perintahnya jelas, perintahnya terang. Itu maksud dia, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini dia. Jadi maknanya, muslimin dan muslimat, mana Allah berikan penegasan demi penegasan. Dan surah An-Nur ni, ini buat ayat yang pertama ni. Ayat pertama Allah dah kata ni surah dia. Dalamnya ada yang difardukan oleh Allah. Ada hukum hakam yang diwajibkan. Bahkan pada surah ini kata Allah, ada keterangan yang jelas, ada keterangan yang nyata, hukum yang terang daripada Allah. Tu dia. Maknanya manusia tak boleh nak petikai dah apa yang termaktub dalam surah An-Nur ini. Tu dia. Baik. Kemudiannya kata Allah, la'allakum tazakkarun, supaya manusia ni mendapat peringatan, pengajaran. Ini dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ulama menjelaskan pada ayat ni, ulama jelaskan pada ayat yang pertama ni, ulama kata maknanya dengan dimulakan surah An-Nur ini dengan ayat pertama ni, maka ulama kata nak menjelaskan apa daripada ayat pertama ni mengandungi dua elemen. Ulama kata begitu. Daripada ayat yang pertama ni boleh dihuraikan oleh ulama, boleh dihuraikan, orang kata nak cerita apa benda yang besar dalam surah An-Nur ni, daripada ayat pertama ni, maka ulama kata boleh dibahagikan pada dua elemen. Baik, yang pertama kata ulama iaitu surah An-Nur ini mengandungi hukum hakam, peraturan dan undang-undang yang wajib dalam masyarakat Islam. Wajib dilaksanakanlah dalam masyarakat Islam, dikuatkuasakan dan tidak boleh diabaikan sama sekali. Tu dia ni. Maknanya nak kata apa? Faham di situ, mana daripada ayat pertama ni, surah An-Nur ni dia bukan sekadar nak membina masyarakat, bahkan dia nak membina negara. Besar tu, kan? Para muslimin dan muslimat. Maknanya dia akan menyentuh bukan soal masyarakat kita, tapi termasuk menyentuh sampai ke tahap kenegaraan. Ini penting, ini besar ni. Itu. Baik, ini yang pertama lah, elemen yang pertama. Tentang apa? Hukum hakam, peraturan, undang-undang yang wajib dilaksanakan dalam masyarakat Islam, dikuatkuasakan dan tak boleh diabaikan. Dan hukum hakam yang termaktub dalam surah An-Nur ini sebenarnya kena diusahakan untuk dilaksanakan. Bahkan tidak boleh diabaikan, bukan sekadar dibahas macam tu saja, bukan sekadar kita bercerita macam tu saja, bukan sekadar berteori macam tu saja, tapi kena ada usaha untuk dilaksanakan hukum yang termaktub dalam surah An-Nur ini. Itu maksud dia. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat bila kata ada hukum yang kena dilaksanakan, ini melibatkan kenegaraan, melibatkan negara. Dan kita tak boleh buat sesuka hati kan, nak buat hukum macam tu, tak boleh. Macam hukum zina nak buat, tak boleh. Dia mesti melibatkan kepimpinan, mesti melibatkan negara. Begitu. Jadi itu elemen yang pertama dari ayat pertama surah An-Nur ini, kata ulama tafsir. Kemudian yang kedua kata ulama tafsir, elemen yang kedua, iaitulah ayat ni juga mengandungi ayat dalil yang terang, jelas.
berkenaan dengan hubungan seseorang manusia dengan Allah. Melalui tanda-tanda kebesaran Allah, keesaannya, kesempurnaan kekuasaannya yang menjadi pokok pangkal pendirian tauhid kita ni dan seluruh masyarakat Islam. Tu. Ini yang kita baca tadi, yang Allah kata wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Allah turunkan juga dalam surah An-Nur ini, kata Allah, iaitu keterangan yang jelas. Bayyinat. Bayyinat ini maksudnya apa? Ayat tentang dalil. Ayat tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Macam mana yang kata dengan Allah ni? Dengan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah. Yang ini merupakan asas kepada tauhid akidah kita dan masyarakat kita. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, walaupun kita membicarakan hukum syariat dalam surah An-Nur ini, pasal hukum hakam disebut tadi, hukum negaranya, masyarakatnya, macam-macam, tapi pada waktu yang sama, yang penting juga perlu dijaga ialah akidah. Itu dia. Nak bina masyarakat, nak bina negara, mesti berlandaskan akidah yang benar. Itu akidah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak kata para muslimin dan muslimat, kok mana, macam mana sekalipun, tak boleh lari daripada akidah kita ni. Kita dok ceritalah apa benda sekalipun, dok bahaslah apa benda sekalipun, mesti macam mana pun ada kaitan dengan akidah. Kalau tak ada kaitan akidah, habis kita ni, tak sempurnalah kita, walaupun hebat tara mana kita ni. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu kena beringatlah kita ni. Itu nak kata maknanya akidah kok mana pun kena jaga. Akidah kok mana sekalipun kita kena pastikan keluarga kita, saudara mara kita mengikut akidah yang benar, dengan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermaksud mengesakan Allah. Tu dia. Alhamdulillah lah, orang kata apa, Kemaya sini mengaji tiap-tiap hari dah. Alhamdulillah. Duk ngaji tiap-tiap hari, duk ngaji tafsir, Masya Allah. Apa lagi? Duk ngaji fiqahnya, Masya Allah. Duk ngaji tasawufnya, Masya Allah. Duk ngaji akidah juga. Kira agama Yasin ni macam universiti lah. Tu dia. Kira alim-alim belaka dah ni. Masya Allah. Jadi faham belaka dah buat akidah sekalipun. Buat sifat 20 pun faham dah. Semua faham belaka dah ni. Tu. Jadi maknanya nak kata, insya-Allah mantap dah akidah kita ni. Alhamdulillah. Jadi yang penting hari ni kita bagi mantap akidah kita. Yang penting juga hari ni kita nak pastikan kemantapan akidah tu juga kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita, kepada saudara mara kita. Itu yang kita kena sebarkan ilmu kita ni. Yang ada ni kita kena sebarkan, kita kena sampaikan, kena bagi faham pada masyarakat. Pentingnya, tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu dia. Jadi maknanya nak kata, macam mana sekalipun, berdasarkan pada ayat yang pertama ni, bukan hanya menyentuh tentang hukum hakam, syariat yang diwajibkan oleh Allah untuk membina masyarakat yang benar, nak membina negara yang betul, tapi pada waktu yang sama mesti menekankan soal akidah. Dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Ini perkara yang paling penting, yang paling besar. Jadi pasal itu, soal akidah ni berulang-ulang kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan termasuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, muslimin dan muslimat. Baik, saya nak ambil sikit daripada kitab daripada kitab Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ni karangan almarhum Profesor Hamka rahimahullah. Pada juzuk 18 muka surat 116 ni,
Dan kitab dia kata apa? Dalam dia duk hurai ayat pertama ni. Dia kata sini, dalam titik tolak fikiran Islam, tidak ada pemisahan antara agama dengan masyarakat. Tengok. Baik masyarakat kesukuan dan kabilah ataupun kelaknya masyarakat yang telah membentuk dirinya sebagai negara. Baik. Ini yang pertama dia kata. Ada lagi. Dia kata apa? Dia kata tidak ada pemisahan antara agama dengan masyarakat. Baik masyarakat, tak kira kesukuan ke, suku-suku, kabilah ke, ataupun sampai masyarakat yang telah membina negara. Tak kira. Maknanya tak boleh berpisah daripada agama. Masyarakat macam mana sekalipun, masyarakat tu kecil ke, kira masyarakat tu kira sederhana ke, atau masyarakat tu besar sampai boleh membina negara sekalipun, tetap tidak boleh berpisah daripada agama. Ini penting sebab muslimin dan muslimat akhir zaman ni orang duk perjuangkan apa? Perjuangkan pahaman sekular. Pahaman sekular ni pahaman yang nak memisahkan agama dengan keduniaan. Nak memisahkan agama dengan masyarakat, nak memisahkan agama dengan ekonomi, nak memisahkan agama dengan politik, nak memisahkan agama dengan sosial, nak memisahkan agama dengan semualah. Dia kata yang tu lah agama. Tak boleh campur. Itu. Ini salah. Ini pahaman sekularisme yang menyesatkan. Ni bahaya ni. Yang ni yang mereka dok perjuangkan pada hari ni. Ada manusia hari ni dok perjuangkan pahaman macam ni. Dia kata soal ni jangan kacau. Tu dia. Ini kalau bab agama ni cukup kita fokus pada ibadat je. Sembahyang kita, ibadat kita, puasa kita, sedekah kita yang tu. Soal yang lain ni, soal kita bermasyarakat, kenegaraan ke apa benda sekalipun, jangan melibatkan agama. Tu dia. Jadi ini yang mereka nak hari ni. Ini yang dikatakan pahaman sekular. Jadi kata Hamka rahimahullah, dia kata apa? Dia kata tidak ada permisahan. Tidak ada pemisahan antara agama dengan masyarakat. Kecil macam mana pun masyarakat itu, besar kara mana pun masyarakat itu, tetap tidak ada pemisahan. Ini jelas para muslimin dan muslimat. Ni kita kena faham maknanya kita kena melibatkan semua perkara dalam agama. Bila kata buat politik, mesti ada agama di situ. Tu dia. Yang kata politik itu yang cacah merebah hari ni. Pasal apa? Politik berpisah daripada agama. Tu. Sampai politik yang kata boleh menipu orang, yang kata politik boleh rasuah orang, yang kata politik boleh jatuhkan orang, yang kata politik boleh buat benda yang tak elok. Macam-macam. Pasal apa? Politik tidak berdasarkan agama. Ini tak betul. Macam tu ekonomi juga. Ekonomi tak berdasarkan agama, berlakulah macam-macam. Berlakulah penipuan, berlakulah riba, berlakulah rasuah, berlakulah pengkhianatan, berlakulah macam-macam. Penganiayaan dan sebagainya. Tu. Jadi maknanya pasal apa? Tak ada agama. Tu je. Macam contoh yang berlaku di mana? Di Turki kan? Turki. Sebab Turki ni kira dia punya sekular tu tebal sangat. Tebal sangat. Kan? Bermula daripada apa? Kamal Atatürk tu. Tu yang paling jahat tu. Kamal Atatürk ni, dia lah yang mensekularkan orang Turki. Yang pada orang Turki ni kira Islam lah. Cantik lah pegangannya. Tapi dok mari Kamal Atatürk ni, boneka orang kata, boneka ni lah, boneka Yahudi ni. Dia mari ke Turki, dia memerintah Turki, maka dia bawa pahaman sekular. Dan pahaman sekular ni sangat berjaya di Turki. Sangat-sangat berjaya. Cuba. Sampai ke satu tahap orang Islam nak mengamalkan agama ditekan habis-habisan. Saya dok baca satu buku, saya pernah dengar satu syarahan berkaitan dengan apa? Erdogan kan. Yang menang baru ni pun Erdogan menang lagi, alhamdulillah lah. Jadi Erdogan dok ceritakan Erdogan menang dulu kan, lama dia menang dalam pilihan raya Turki. Dia berjaya ambil alih. Dia kata apa? Dia kata sejarah mereka nak ambil alih Turki daripada pemerintahan sekular ni, dia kata. Dia kata kami ni
berjalan seolah-olah berjalan di celah-celah kaca yang tajam. Dia kata macam tu. Dia kata kami nak sampai ke tahap ni, nak berjaya mengambil alih kekuasaan pemerintahan Turki, dia kata seolah-olah kami ni berjalan selama itu, kami berjalan di celah-celah kaca-kaca yang tajam. Maknanya apa dia kata, nak orang kata punya susah nak bergerak ni. Nak bergerak, nak tegakkan Islam punya susah. Nak tegakkan kebenaran punya susah dekat Turki ni. Sampai seolah-olah dia kata di celah-celah kaca-kaca yang tajam. Silap sikit je, terpijak kaca, cedera kami ni. Itu maksud dia. Dia nak memainkan, nak membayangkan punya susah, punya berat, punya payah untuk menegakkan Islam di Turki ni. Sampai hari ni tak, orang kata tak keseluruhan lagi. Yang kita Islam tu, dia kena buat step by step. Bukan sekarang, sampai hari ni dah berapa belas tahun dah Erdogan memerintah. Sampai hari ni dia menang lagi, Alhamdulillah. Sampai hari ni, dia buat macam-macam cara ni. Macam-macam cara nak tunjulkan Islam, nak tunjulkan kebenaran. Oh, bukannya senang. Ini nak kata dahsyatnya pahaman sekular di sana. Saya pernah pergi sana sekali, pergi tahun bila tau? Tahun 2016 kot rasanya. 2016, 2017 gitulah, saya pun tak ingat. Jadi pergi sana tu, masa tu pergi bawa tabung haji travel. Travel nanti saya jadi penceramah di Turki, di Jordan dengan di Palestin. Dapatlah ceramah kita, ceramah dekat Masjid Al-Aqsa, dapatlah ceramah sekali. Lepas tu ceramah lah dekat Jordan kan. Boleh ceramah lah. Kita yang tu mengerti pun ceramah aja, sembang lebih lah. Jadi maknanya bila kita sampai dekat Turki tu, saya dengar sendiri ni, orang Turki kata, orang Turki dia kata apa? Dia kata kami ni Islam dekat Turki ni ialah Islam sekular. Dia sebut macam tu. Kami Islam dekat Turki ni Islam sekular. Islam sekular dia kata ni macam mana? Dia kata kami pisahkan antara agama dengan dunia, kami pisahkan. Bila kata agama, ritual ibadat kami buat. Sembahyang kami buat, yang kata puasa kami buat, semualah. Tapi bab keduniaan tak ada berkaitan dengan agama. Itu mereka sebut sendiri. Pada masa itu tahun 2016, 2017 macam tu. Jadi maknanya pada masa itu masih kuat lagi pahaman sekular mereka. Itu yang kata susahnya yang disebut tadi oleh Erdogan tadi. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak sebut macam mana sekalipun diterangkan tadi, jangan dipisahkan antara agama dengan masyarakat kita. Baik, dikata tadi, Tuhan mendatangkan perintah dan perintah itu wajib dilaksanakan. Dijadikan kenyataan dalam masyarakat. Itu dia. Perintah daripada Allah wajib dilaksanakan. Mesti dijadikan kenyataan dalam masyarakat kita. Perintah Allah ni bukan sekadar solat, puasa, tapi termasuk soal-soal hukum makam tadi, hukum jenayah sebagainya. Baik. Tuhan menjadi pembentuk undang-undang dan manusia dari pemegang pemerintah sampailah kepada rakyatnya bertindak sebagai pelaksana. Allah yang membentukkan undang-undang dan yang bawah ni yang kata kepimpinan pemerintahan sampailah rakyat masyarakat bertindak sebagai pelaksana. Jadi kita kena laksanakan. Itu dia. Baik. Dan katanya lagi, kata Hamka rahimahullah, ini adalah tujuan hidup seorang Muslim. Itu dia. Ini tujuan hidup seorang Muslim. Al-ghayah. Ghayah ni apa? Tujuan. Al-ghayah fi hayatina. Tujuan kehidupan kami. Iaitu melaksanakan kehendak hukum Allah dalam masyarakat. Sebab menurut Islam, sumber hukum ialah dari Allah dan Rasul yang dinamakan syariat. Jelas. Itu dia. Dia kata inilah tujuan kita hidup ni sebagai seorang Muslim. Iaitu nak melaksanakan kehendak hukum Allah dalam masyarakat. Sebab ikut Islam, sumber hukum ialah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipanggil sebagai syariat Islam. Itu dia. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, kalau sekiranya
tidak mengikut sumber daripada Allah dan Rasul, ia bukanlah dinamakan syariat Islam. Walaupun nampak macam betul dah, walaupun nampak macam cantik dah, tapi tidak mengikut daripada Allah dan Rasul, daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dinamakan syariat. Bila kata syariat, wajib berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah para muslimin dan muslimat pentingnya peranan para alim ulama. Pasal alim ulama lah yang mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Yang penting para alim ulama. Penting sangat. Sepanjang zaman ni ulama-ulama ni penting. Sebab itu Nabi kata ulama ni pewaris Nabi. Itu muslimin dan muslimat. Malang hari ni tuan-tuan, malang hari ni muslimin dan muslimat, ulama dicerca, ulama dimaki, ulama ditolak. Malang sungguh hari ni. Padahal ulama ni pewaris Nabi, ulama lah yang paling faham Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Mereka lah yang berperanan mentafsirkan Quran dan hadis untuk kita. Tu. Saya kadang-kadang cannot brain lah. Minta maaf lah. Speaking pelik sikit. Cannot brain. Cannot brain macam mana ni? Duk tengok Facebook. Bila hari tu duk mari duk tali Jumaah. Duk mari Habib Omar, duk mari Malaysia. Ada orang maki hamun. Pelik sungguh. Pelik tak? Muslimin dan muslim. Yang duk mari tu ulama besar tu. Bukan ulama kecil. Bukan orang biasa. Ulama-ulama besar. Macam duk tali Jumaah tu. Antara pakar ulama dalam orang kata fiqah ni, Masya Allah. Sampai kata, tengok satu interview dengan Dr. Ustaz Abdul Samad Riau tu. And ada radio duk tanya dia kan. Radio tanya kat dia, apa kalau tidak ada 4 mazhab sekarang nak buat macam mana? Ustaz Dr. Abdul Samad kata apa? Dia kata, kalau tak ada 4 mazhab sekarang, cukup ada Dr. Ali Jumaah, cukup dah. Dr. Ali Jumaah tu macam ulama, orang kata ulama besar 4 mazhab dah. Tu nak kata hebat Dr. Ali Jumaah tu. Tapi saya duk tengok live dia, duk tengok, masa tengok live tu ada pula komen kata apa? Penunggang agama. Pelik sungguh. Ni Masya Allah. Kan kata Dr. Ali Jumaah ni penunggang agama. Pelik sangat. Muslimi dan muslimat ni zaman sekarang. Kan? Pelik kan? Tu janganlah kita ni, jangan. Ni mereka ni, ulama-ulama besar ni, tak kira Dr. Ali Jumaah ke Habib Omar ke, ulama-ulama kita dalam negara kita pun ramai hebat-hebat ni. Yang ikhlas, yang ilmunya tinggi. Jadi ulama-ulama macam ni, mereka lah yang memahamkan kita Quran dan Sunnah ni. Mereka sampai ke ilmu Quran Sunnah pada kita. Mereka ni lah yang duk sebar bab hukum hakam syariat yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Mereka ni lah yang memahamkan kita apakah syariat Islam itu. Itu dia. Jadi pasal itu Nabi kata selayaknya mereka sebagai pewaris aku, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, okey. Jadi muslimin dan muslimat, saya buka soalan sikit. Kalau ada soalan lah. Sebab dekat luar tu dah start selawat dah tu. Baik, jika ada soalan, dipersilakan. Ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tanya mengenai bab yang Habib tadi. Ada yang bab Habib tadi. Ya, silakan. Ada yang mengatakan dia Syiah tu, apa jadi pada orang yang sebut dia macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita kadang-kadang ni jangan segera menuduh lah kan. Kalau sekiranya kita dah kata di Syiah, ada bukti ke di Syiah? Sebab kadang-kadang ni ditunjuk gambar je. Gambar tu dalam tu ada orang Syiah sekali dengan Habib. Contoh. Terus kata ni Syiah. Ni tak betul. Sebab kadang-kadang ni ada seorang ulama, dia pergi tempat Syiah. Pasal apa? Nak mendamaikan. Tu. Nak tunjuk akhlak Islam tu. Tu dia. Minta maaf saya sebut Saya sebut muslimin dan muslimat. Macam dulu almarhum Tugu Ni Aziz dengan Tugu Wajadi. Ulama dalam negara kita lah. Dijemput ke Iran. Ke Iran ni untuk apa? Antaranya apa? Untuk membasmikan hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang palsu. Yang Syiah buat. Tu. Mereka ni sebagai wakil Islam, duk terang ni, yang ni Syiah, duk tulis hadis-hadis ni, ini hadis palsu.
Mereka dah hurai ni, ulama-ulama kita ni. Jadi menyebabkan Syiah akur yang ni hadis palsu. Tu. Tak bermaksud mereka pergi tempat itu, mereka di Syiah, tak. Macam Habib Omar, tak bermaksud Habib Omar pergi tempat Syiah, di Syiah, tak. Tu. Dia datang tu untuk menunjukkan akhlak Islam. Mungkin nak menyatukan umat Islam, mungkin dia nak mentarbiah orang-orang Syiah itu. Tu. Masalah kita ni tengok gambar sikit je, dia kata ni Syiah ni. Dia kata Habib Omar ni Syiah, na'uzubillah. Takut benda tu tak betul. Jadi fitnah besar. Fitnah pada ulama, fitnah pada pewaris Nabi, fitnah pada orang baik. Na'uzubillah, dosa besar tu. Itu yang saya sebut tadi, zaman sekarang ni orang kata ni tak takut lah. Tak takut pada Allah. Itu yang kita takut tu. Sebab Nabi dah kata kan, akhir zaman ni apa yang berlaku? Akhir zaman ni apa yang berlaku? Di antaranya kata Nabi SAW, orang yang baik dikatakan tak betul, jahat. Orang jahat dikata baik. Habis. Ni antara yang berlaku di akhir zaman dan perkara ini dilaknat oleh Allah, kata Nabi SAW. Jadi kita ni jangan duk ni lah, kita dengar orang kata macam ni, tolak tepi. Tu dia, tolak tepi. Dan kita kena ingat satu lagi, apa saja dalam perbahasan ilmu Islam, ulama-ulama ni memang ada perbezaan pandangan. Mungkin Habib Omar berbeza pandangan dengan ulama lain. Dr. Ali Jumaah berbeza dengan pandangan ulama lain. Ada ulama tak setuju dengan Dr. Ali Jumaah sebagainya. Jadi ini sebagai sekadar perbezaan pandangan ulama. Kita saling menghormati. Itu sepatutnya. Bukan kita taksub satu-satu pandangan sampai kita menghentam pandangan lain dan menghentam ulama lain. Itu salah. Jadi mari kita kena jaga adab tu. Beradab tu kena jaga. Bila berlaku khilaf ulama, kita raikan perbezaan pandangan itu. Tu yang boleh saya beri respon lah, insyaAllah. Baik. Macam mana nak nasihat orang-orang macam ni, tak ya? Dan dia orang besar fitnah macam tu? Macam mana semula? Sebelum saya tak dengar tadi. Ustaz, macam mana nak nasihat pada orang-orang yang menuduh macam tu? Lepas tu mereka berdosa ke, perlu taubat macam mana? Baik, jadi muslimin dan muslimat, kadang-kadang orang yang menuduh macam tu, mereka rasa mereka dah betul. Tu. Kadang-kadang kita ni kalau kita layan mereka, buang masa je, sungguh. Jalan yang terbaik, kita hanya beritahu apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu, kita sampaikan yang kita tahu saja. Stand kita. Kemudian kita doakanlah mereka. Tak payah kita nak debat lebih-lebih dengan mereka ni. Pasal menjadi buang masa saja. Sungguh. Sebab mereka rasa mereka ni betul. Itu masalah. Jadi itulah kan, para muslimin dan muslimat. Jadi maknanya kita tunjukkan saja akhlak kita. Tunjukkan saja ilmu yang betul yang ada pada kita. Kita sampaikan stand kita, pendirian kita. Yang ni yang benar kita yakin. Dan kemudian kita doakanlah mereka supaya mereka insaf sebagainya. InsyaAllah mungkin benda tu makan masa sikit. Tapi lama-lama orang insyaAllah ada kesedaran di situlah. InsyaAllah. Baik, jadi muslimin dan muslimat. Jadi jam pun dah pukul 9. Saya nak ke kuliah yang kedua pula dekat pondok ni. Jadi cukup sekali tu. Jadi insyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada minggu depan. Jadi minggu depan ni kita akan masuk pada ayat yang kedua, surah An-Nur. Jadi terus kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah siapa yang nak stay warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. okey, siapa nak Sambung terus Ustaz. Biar je. kuliah boleh dengar. Dengar. Boleh dengar.